InsyaAllah. Cubaan saya dulu. Cubaan. Kita buka kuliah malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim fil Qur'anil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama, insyaAllah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, selanjutnya saya muliakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, selagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Munyatul Musalli dan Bahbah Barjah Mardiyah. Baik, kita sampai mana itu Ustaz? Imam? Mukalimah lagi. Sampai sekarang ni saya punya kitab lain nak terbawa lah. Kita ada lebih kita ada lebih. Ada lebih apa sih? Bagilah ada orang tu, kalau lebih tu simpan buat apa? Bagikan dia orang. Okey. Bagi saya satu. Saya dah kitab saya dah mana terletak lainnya. Lain sikit. Cetak lain. Banyak cetakan kitab ni. Cetakan dia banyak. Baik, insyaAllah kita lihat malam ini. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Rasuli Rabbil Alamin wa Syafi'il Muznibin. Sudah?
Dah sampai situ gua masuk. Wassalatu wassalam. Wa ba'du. Fa'lamu ya masyarul muslimin. Macam itulah. Okey. Lepas itu siapa yang boleh ada kitab, yang ada kitab boleh semak. Yang tak ada kitab dengar saja. Baik, kita lihat wa ba'du. Wa ba'du fa'lamu ya ma'syaral muslimin. Wa ba'du dan adapun sesudah itu. Wa ba'du maksudnya dan adapun sesudah itu. Fa'lamu maka ketahui olehmu ya ma'syaral muslimin, wahai segala orang yang Islam. Waffaqanallahu wa iyyakum. Waffaqanallahu wa iyyahum. Allah Ta'ala telah memberikan faham, telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Wa alhamana rushdana wa alhamana rushdana wa azana min syarri anfusina, dan memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik, dan lindungi daripada kejahatan diri kami. Lindungan daripada kejahatan diri kami ataupun diri kamulah, insya-Allah. Baik, kalau lihat dalam syarahnya wa ba'du dan adapun sesudah itu fa'lamu ketahui olehmu. Kalau sebut dalam kitab yang tuan-tuan pegang tu dan seterusnya kan. Dan seterusnya para muslimin yang dirahmati, sedalah bahawa kita ini diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala dan dianugerahkan kecerdikan serta dilindungi daripada kejahatan diri kita. Baik, berkata ulama muhadisin berpendapat bahawa sahabat itu ialah tiap-tiap orang Islam yang melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan di belakanglah berkenaan dengan sahabat. Di mana Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Man sahiba Rasulullah, barang siapa yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ra'ahu ataupun melihat ia akan orang-orang Islam ataupun orang Islam melihat dia, maka dia merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waffaqanallahu wa iyyakum, pada satu naskah dia tak sebut waffaqanallah, tapi disebut faqahanallah. Di sini dalam kitab yang tuan pegang tu dia kata waffaqanallah, telah memberikan faham akan kami oleh Allah Ta'ala dan akan kamu. Jadi yang paling sesuai tuan-tuan, faqahanallah. Faqah ni faqih memberi faham. Tu kenapa dikatakan fiqh? Mana fiqh tu faham. Jadi perkataan fiqh daripada perkataan faqih, fahamlah. Jadi siapa yang alim fiqh, mana dia faham. Alim fiqh, dia ni fiqh. Alim ni ada macam jenis. Dia ada alim fiqh, ada alim tauhid, dia ada alim tasawuf, ada alim tafsir pun ada, alim tentang hadis pun ada pelbagai jenis alim lah. Ada orang yang ada ulama kadang mencakupi semua bidang ilmu dia tahu. Ada sebagian ulama tak semua bidang ilmu dia tahu. Ada yang alim fiqh saja tapi dia tak alim dalam bahagian lain. Tapi bukan dia tak tahu, dia tahu. Macam Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dia alim dalam bahagian tasawuf. Tapi adakah Imam Ghazali tak tahu fiqh? Tahu. Adakah Imam Ghazali tak tahu tauhid? Tahu juga. Tapi kitabnya pembahasan lebih pada tasawuf. Itu juga dengan imam lain, Manawi ke Imam Rafai kan. Adakah Imam Nawawi tak tahu tentang tasawuf? Tahu. Tapi dia lebih pembahasan dalam masalah fiqh. Masalah fiqh kan.
Bila sebut Imam Nawawi pun memang dia popular dalam fiqh macam tu. Wa ba'du, dan adapun sesudah itu ataupun sesudah daripada pengarang ni dia mensyarahkan di bahagian belakang dia, fa'lamu, maka ketahui olehmu ya ma'syaral muslimin, wahai segala orang yang Islam, fakkaha Allah, telah memberikan faham akan kami dan akan kamu, walhamana rushdana, dan telah memberi cerdik akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik, dan lindungi kami daripada kejahatan yang ada pada diri kami. Jadi kita minta berlindunglah kepada Allah Taala daripada kejahatan yang terdapat pada diri kita sendirilah. Baik, jadi apakah maksud dengan kejahatan itu? Kejahatan maksudnya kejahatan nafsu. Kerana nafsu itu sentiasa membawa kepada kesedapan dan kelapangan, dan juga kejahatan. Masuk ke lapangan ini, wa'azana min syari anfusina, kan? Wa'azana, dan kami melindung padamu ya Allah daripada kejahatan diri kami. Jadi masuk kejahatan ni ialah kejahatan nafsu. Kalau sebut dalam kitab syarah dia, kitab Taqiqul Wafi, dia kata masuk kejahatan tu ialah kejahatan nafsu. Kerana apa? Kerana nafsu ni sentiasa bawa kesedapan dan kelapangan dan keseronokan, dan juga kejahatan, sekalipun akhirnya menjatuhkan kepada kerugian dan kebinasaan. Disebutkan dalam kitab Hikam, asal bagi tiap-tiap kemaksiatan dan kelupaan yang ini ketinggalan dan syahwat itu, iaitu redha daripada nafsu. Dia kata asal bagi tiap-tiap kemaksiatan dan kelupaan yang ini ketinggalan dan syahwat itu ialah redha kepada nafsu. Dan asal bagi taat dan ingat dan terpelihara itu, iaitu ketiadaan redha engkau daripada nafsu. Ketiadaan redha kita pada nafsu. Bila tak redha dengan nafsu, maka kita banyak buat taat kepada Allah Ta'ala. Bila kita suka pada nafsu, nafsu sentiasa mengajak benda yang tak elok. Nafsu selaju mengajak benda yang tak elok lah. Itu sebabnya siapa yang berjaya menahan nafsu dia dalam dunia ini daripada buat benda yang tak elok, jadi Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik, iaitu di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Di mana ganti itu? Di akhirat lah. Kat dunia ni Allah Ta'ala tak bagi ganti lagi. Kalau ganti pun dalam dunia ni semua sifat sementara. Apa saja benda dalam dunia semua sementara, kan? Kekayaan, kemewahan yang apa kita ada pun semua sifat sementara. Yang kekal mana akhirat besok lah. Jadi ganti itu maksudnya ganti akhirat yang kekal, abadi. Baik, seterusnya, inna salata imaduddin wa ajallu mabani islamul khamsi ba'da syahadataini wa mahalluha minad din mahallur ra'si minal jasadi, fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la salata lahu, kadzalika warada fil akhyar. Inna salata imaduddin, sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu adalah tiang agama. Sembahyang 5 waktu itu adalah tiang agama. Kemudian wa ajallu mabani islamul khamsi, dia juga merupakan rukun Islam yang 5 lah, ataupun yang terbesar. Ba'da syahadataini, sesudah daripada mengucap 2 kalimah syahadat. Wa mahalluha minad dini mahrasi minal jasadi, kedudukannya dalam agama sebagai kepala kepada batang tubuh. Kedudukannya dalam agama sama seperti kepala pada batang tubuh. Apa benda tu? Solat lah. Solat tu kedudukannya dalam bab agama ni sama seperti batang tubuh. Kepala kepada batang tubuh. Kepala lah. Kalau ada batang tubuh, kepala tak ada pun buat apa? Tak, kepala tak ada, tapi batang. Jadi orang kata itu hantu lah. Hantu kan, hantu tanpa kepala. Hantu tanpa kepala. Kan dulu orang sibuk, orang potong kepala kan. Dululah bila time orang nak buat jembatan, bila orang nak buat jembatan kan dia ada potong kepala.
Jadi kalau ada orang masuk bawa bunyi kan, bawa sabit tu masing-masing cabut lagi dah tu. Takut kan? Sebab apa? Ada orang potong kepala masuk dalam kampung. Tujuan potong kepala tu nak letak kat tiang jambatan. Nak buat jambatan. Dululah cerita lah. Betul tak? Ingat tak cerita tu kan? Kalau kita yang dah tua-tua lama-lama ni ingat lah tu. Macam budak tak tahu dia dah. Budak pun naik muda dia tak tahu dah cerita tu dah. Kita dulu tahu lah cerita tu. Kalau ada Bengali ke masuk dalam rumah, dalam kampung kita bawa guni, buat sabit tu, masing-masing cuma cabut lagi dia tu. Dia kata ada orang masuk dalam kampung nak potong kepala. Kepala tu tujuan nak buat jambatan lah. Macam tu, buat tiang jambatan. Baik. Jadi kita lihat pada tadi, as-salatu imaduddin, semayang tu tiang agama dan merupakan rukun terbesar selepas mengucap dua kalimah syahadat. Kedudukannya dalam agama adalah sebagai kepala kepada tubuh badan. Sebagaimana orang yang tidak berkepala tak akan dapat hidup, demikian juga orang tak semayang, maka dikira tidak beragama. Jadi orang tak solat tu macam orang tak ada agama. Sebab apa? Solat tu macam kepala kepada batang tubuh. Kalau orang ada batang tubuh tapi tak ada kepala, macam mana? Hidup tak? Tak hidup. Tak hidup kan? Sebab nyawa itu bergantung dekat itulah kepala tadi. Walaupun nyawa tu asalnya duduk dalam seluruh badan kita. Nyawa tu duduk dalam seluruh badan kita. Tapi bila badan kita, kepala terpisah dengan badan, mesti mati punya. Mesti mati kan? Jadi seolah-olah macam ruh tu dipotong. Ruh tu dipotong. Jadi matilah dia. Walaupun hakikat roh tu kita tak nampak pun macam mana rupa roh tu. Dan roh ni pun berada di seluruh tubuh badan kita. Macam tu. Baik. Kalau kita lihat di sini dia kata Syekh Daud Patani telah menyatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hakamadin. Sembahyang itu tiang agama, barang siapa mendirikan sembahyang maka semuanya mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang seolah macam dia meruntuhkan agama dia sendiri. Macam meruntuh. Tapi orang tu tak perasan. Orang tak sembahyang dia tak perasan dia meruntuhkan agama sebenarnya. Dia ingat dia seronok je, seronok tak sembahyang. Tak ada pun aku runtuh agama. Islam ada je dia tu. Islam ada je, masjid ada je, surau ada je. Nampak? Ini kata-kata kiasan lah. Kata-kata kiasan, maksudnya orang yang tak sembahyang tu macam dia meruntuhkan agama dia. Agama kat mana? Agama pada diri dia lah. Mana agama pada diri dia tu yang runtuh. Sebab apa? Islam tak runtuh. Islam tak runtuh selagi mana ada orang solat, Islam tu tak kekal kan. Selagi mana ada masjid, ada surau, Islam tu tak kekal. Jadi agama mana yang runtuh tu? Agama yang pada diri orang tak sembahyang tu lah. As-salatu imaduddin faqad faman aqamaha faqad hakamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sembahyang tu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang maka dia mendirikan agama dia. Barang siapa meninggalkan sembahyang maka sungguhnya dia runtuhkan agama dia sendiri. Tapi dia tak nampak. Dia kata bila tanya kau runtuhkan agama, bila pula dia runtuh agama dia tu? Tak ada pun dia runtuh agama. Ini kata-kata kiasan. Soalnya macam runtuhkan agama. Dan agama itu agama pada diri kau. Bukan agama pada kita. Orang yang solat dia tak runtuhkan agama. Kan? Baik. Kemudian dia diartikan dan dipahamkan daripada hadis ini bahawa solat itu adalah menepati seperti tiang agama. Pada pihak terdirinya agama Islam itu daripada solat. Dan solat itu adalah sebesar-besar rukun Islam selepas daripada mengucap kalimah syahadat. Juga seperti tiang itu ada pihak terhenti amalan yang lain ke atasnya. Seperti amalan zakat, amalan puasa dan juga amalan haji. Kemudian daripada Muaz bin Jabal pula dia kata, sebut dalam kitab syarah ini, dia kata Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah. Kepala pekerjaan itu ialah Islam
kepala dia, ra'sul amri, kepala segala pekerjaan itu ialah sembahyang. Wa umuduhu as-salat. Tiangnya salat. Tiangnya itu adalah salat. Setiap bangunan kalau nak kukuh mesti ada tiang. Setiap bangunan yang kukuh mesti ada tiang. Tak, kalau tak ada tiang, sudah tentu lama kelamaan dia akan roboh dah. Ataupun kita ni ada simin lah, ada simin, ada dia punya apa tu? Kalau nak tanam simin tu ke bawah tu kita letak apa? Besi kan? Letak besi kan? Baru letak besi baru kuat dia punya simin tu. Kalau tak ada besi tu tak kuat dah. Silat-silat bulan kita bersandar ke tiang tu, tiang pun gobah. Bukan tiang yang gobah, kita pun gobah sekali. Kan? Sebabnya kalau orang nak buat rumah ke, nak buat bangunan ke, mesti dia piling kan, silakan. Piling ni tu mana besi tu pun mesti ditanam dalam tanah tu. Barulah kuat nanti. Kalau tak kuat, macam tu. Begitulah tentang solat. Jadi solat ni bukan hanya sekadar sebagai tiang je. Piling dia pun kira juga macam tu. Solat tu ibaratnya. Sebab kalau solat ni tonggak dia, kalau kuat tonggaknya maka kuatlah benda lain. Habis tak kalau ada orang solat tapi dia juga mengerjakan maksiat, macam mana? Orang tu solat siang malam pagi petang solat, tapi masa yang sama dia ada juga menipu orang. Nipu jugalah kan kata. Mencuri jugalah. Jadi macam mana tu? Jadi ada seorang lelaki tentang sahabat tadi datang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang sahabat aku ni, dia kata dia solat tapi masa sama dia buat benda tak elok. Dia masih lagi mencuri. Macam mana?" Maka Nabi kata, teruskan solat. Teruskan solat. Lama kelamaan nanti solat dia nanti akan mencegah dia daripada kemungkaran tadi, kemaksiatan tadi. Memang betul tuan-tuan. Lama kelamaan dia orang tu terus berhenti daripada melakukan kemaksiatan. Tapi makan masa sikitlah. Sebabnya kena lazimkan solat itu. Macam tu. Jadi inna salata imaduddin wa ajallu mabani Islam al-khamsi ba'da syahadataini. Okey, sesungguhnya sembahyang itu waktu itu ada tiang agama, dia merupakan rukun Islam yang terbesar selepas daripada mengucap dua kalimah syahadat. Kedudukannya dalam agama seperti kepala kepada tubuh badan, mahallu ra'si minal jasadi, fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, sebagaimana orang yang tiada kepala tidak dapat hidup, demikian juga orang yang tidak solat. Fakazalika la dina liman la salata lahu, tiada agama bagi orang yang tiada solat baginya. Kazalika warada fi akhyar, demikianlah apa yang disebut dalam kitab akhyar. Semakinlah disebut dalam kitab akhyar ataupun akhbar, bukan akhyar, akhbar. Khabar ni ialah perkhabaran daripada para ulama menyatakan begitu. Macam tu. Baik, kemudian kalau kita lihat dalam syarah ni dia kata wajah syabah yang terdapat di sini wa mahalluha minad dini kamalir ra'si minal jasad. Wajah syabah ataupun wajah penserupaan di sini ialah pada pihak terhentinya hidup agama dan hidup seorang itu di atas tiap-tiap daripada keduanya. Artinya tiada dikatakan seorang itu hidup kecuali dengan ada kepala. Demikian juga tidak dikatakan orang itu beragama kecuali bahawa dia melakukan solat. Kerana tiada agama bagi mereka yang tiada solat. Jadi seolah-olahnya orang yang tak solat ni macam orang tak ada agama. Orang tak ada agama. Yalah dia ambil remeh benda tu. Ada seorang sahabat saya tanya ustaz, dalam waktu kuliah kat mana ada orang tanya dengan saya, ustaz, kan ada seorang hamba Allah ni, dia tak solat. Dia tak solat sebab apa? Dia kata dia tak kenal Allah. Kalau kenal Allah baru dia solat. Kalau kenal Allah baru dia solat. Sekarang ni dia kata dia tak kenal Allah. Umur dia berapa tahun saya tanya? Umur dia 50 tahun. 50 tahun tak kenal Allah ke? Ni tak betul lah macam tu.
Maknanya nak solat, nak tunggu kehendak Allah baru nak solat. Sedangkan solat ini semenjak kita belum akil balik pun dah suruh solat dah. Nabi dah suruh. Kan Nabi kata bila anak kita berumur 7 tahun kan kita dah perintah dah solat. Kalau umur 10 tahun tak solat, maka naklah kita pukul. Dengan pukulan yang tidak mencederakan tubuh badannya. Apalagi kalau orang tu dah balik berakal. Okay? Kemudian maksud mengenal ini bukan sampai mengenal kepada zat Allah. Yang wajib kita kenal itu ialah sifat-sifat Allah. Takkanlah sifat-sifat Allah Ta'ala kau tak boleh nak kenal. Takkanlah tak ada masa nak pergi belajar. Hidup 50 tahun tapi tak ada masa nak belajar. Rugilah tuan-tuan. Dia tak boleh alasan lah. Kita bukannya duduk dalam hutan berantala. Kita bukannya duduk atas puncak gunung jauh daripada para ulama. Kita bukan duduk kat pulau yang jauh daripada orang ramai. Betul tak? Kita dikelilingi oleh manusia. Dikelilingi oleh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ramai. Tok guru pun ramai kan? Ahli ulama pun ramai. Imam-imam pun ramai. Setiap masjid ada 2 imam, betul tak? Takkanlah kau tak boleh bertanya macam mana nak kenal Allah. Dan kenal itu ialah bukannya kenal pada zat dia, tapi kenal kepada sifat-sifat dia. Takkanlah tak ada masa nak kenal sifat Allah. Wujud, kidam, baqah kan, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, wadaniyah, qudrah. Sifat-sifat 20 tu kan, itu pun dah komplit dah. Sifat 20 tu pun dah cukup dah. Baik. Jadi itulah yang kita kena ambil perhatian kat situ. Kemudian ada lagi satu hadis daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amana lahu, la salata liman la tuhura lahu, la dina liman la salata lahu, innama mawti'is salah minad din ka mawti'ir ra'si minad jasad. Maksudnya tiada iman bagi orang yang tiada amanah bagi dia. Maksud tiada iman tidak sempurna iman. Wala salata liman la tuhuru lahu, tiada sembahyang bagi orang yang tiada suci bagi dia. Orang nak solat mesti bersuci kan? Kerana bersuci itu merupakan rukun solat. Perkara yang mesti kepada solat. Kan? Perkara yang mesti ada kepada solat. Tanpa suci macam mana kita nak solat? Berhadas. Kan? Dia ada kecil, ada besar kan? Kemudian la dina liman la salata lahu, tiada agama bagi orang yang tiada solat baginya. Innama maudhi'us salah minad din ka maudhi' ra'si minal jasad. Enyesenya tempat semayang dalam agama sama seperti tempat kepala daripada jasad. Seperti tempat kepala daripada jasad ataupun batang tubuh. Hadis riwayat daripada Tabrani, An Hashimi daripada Majma' Az-Zawaid. Macam tu. Baik. Jadi kat situ kita nampaklah mana pentingnya solat itu. Dan besok pun akhirat pun antara amalan paling pertama ditanya ialah satu solat. Ya tak? Kemudian solat ni pula dia membawa ketenangan pada kita. Ketenangan pada kita. Cuba tuan-tuan tengok orang solat, orang tak solat. Orang tak solat dia kelang kabut. Dia suka kelang kabut. Kelang kabut sana, terkelang kabut sini. Lepas itu pembongi, pemarah dan sebagainya. Kemudian rumah tangga pun kadang-kadang dia tengok pun tunggal langgang rumah tangga. Tak terurus rumah tangga kan. Sebab apa? Dia tak solat. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Solat tu ada hubungan dia kan. Solat tu sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Bila kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala pun buat tak tahulah dengan diri kita kan. Terpulanglah kau sendiri, kau uruslah diri kau sendiri. Tapi kalau kita ada solat dan kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, jadi kita sentiasa dipandu kehidupan kita oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam solat pun ada berdoa. Dalam solat ada doa. Lepas solat ada doa. Jadi kalau seandainya kita ada masalah dalam dunia ni, kita ada masalah kehidupan kita, jadi kita mengadulah dengan Allah Ta'ala.
dalam solat itu, ataupun di luar solat kita mengadu pada Allah. Orang tak solat, macam mana dia nak mengadu? Bila masa dia nak mengadu, dia pun tak solat. Habis dia mengadu dengan siapa? Habis dia mengadu dengan siapa? Kalau dia ada masalah, dia ada masalah dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dia putuskan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dia tak solat. Kalau ada masalah dalam kehidupannya, dengan siapa dia mengadu? Orang yang solat, dia mengadu pada Allah. Kalau ada masalah dalam kehidupan dia, masalah rumah tangga ke, masalah rezeki ke, kan, sempit kehidupan dan sebagainya, jadi dia akan mengadu pada Allah, minta Allah Ta'ala lepaskanlah, keluarkan dia daripada masalah tadi, kan. Sama Allah Ta'ala sebut Al-Quran tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Gitu. Orang kata ayat tu ayat 1000 dinar. Orang kata ayat tu ialah ayat 1000 apa dah? Tu ayat 1000 dinar. Orang kata ayat 1000 dinar. Daripada mana dapat ayat 1000 dinar tu tak tahu lah. Tak tahulah, tapi ayat tu popular, dia katakan ayat 1000 dinar. Jadi kemungkinan ayat tu ialah menunjukkan pada macam mana murah rezeki lah. Kalau nak murah rezeki, bacalah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berizki pada dia dengan rezeki yang tidak dapat dihitungkan, tidak dapat dikirakan, kan, yang nasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki dia. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Betul tak? Jadi ayat tu ada, ayat tu dia ada mengandung pertama takwa pada Allah. Kemudian dia ada ayat dalam tu juga terkandung mana rezeki. Rezeki kan. Siapa nak murah rezeki, kita yang kena baca ayat tu yang dia kata ayat Sibrina tu, Imam. Ayat Sibrina. Baik, kita kembali pada tadi. Baik, kemudian dan tempatnya pada agama seperti tempat kepala pada tubuh, maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikianlah telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara tadi. Jadi atau maksud datang beberapa hadis tu, mana ada lain lah yang menyokong kepada perkara tadi. Mana contoh lagi hadis lain, seperti hadis daripada Abu Hurairah, dia kata la sahma fil Islam liman la salata lahu wala salata liman la wudu'a lahu. Tiada habuan dalam Islam bagi mereka yang tiada melakukan solat, dan tiada solat bagi mereka yang tiada berwuduk. Tiada solat bagi mereka yang tidak berwuduk, kerana wuduk ni termasuk dalam rukun solat, kepaduan solat. Tanpa ada wuduk maka tidak sahlah. Jadi ma la yatimu wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna yang wajib itu kecuali dengan dia pun jadi wajib. Wajiblah kita angkat wuduk apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita angkat wuduk tu, mana kita sucilah. Allah Taala tak akan terima bagi hamba-Nya kalau tak suci. Nak menghadap dia mesti dalam keadaan suci, bersih. Betul juga kalau kita nak menghadap gajah kan. Kalau kita nak menghadap gajah, tengoklah macam mana. Dengan samping dia, kan, dengan baju Melayu dia, dengan songkok dia, betul tak? Lepas tu apa lagi, dengan pakai minyak wangi lagi lah, dengan kasut kilat dia, stokin dia, betul tak? Bukan main lagi lah. Nak kat gajah, apalagi kalau gajah nak bagi pingat lah. Gajah pula nak bagi pingat datuk pula gitu kan. Macam tu. Lagi pula kombang je lah kan, senyum je kan, macam tu. Walaupun tak ada pingat, tak bagi lagi tu, tapi nak masuk lain standard tu senyum je kan. Dah siap dah nak plan. Lepas ni nak bergambar kat mana pula. Dah dapat pingat kan, nak bergambar kat mana. Dah siap dah plan tu. Baik. Kemudian seterusnya dalam kitab ini, ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala shalah.
al-mukina laha al-khashiyina fiha ad-daimina 'alaiha. Fa bidzalika amara Allah bi ibadatil mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala. Maksudnya apa? Ja'alanallahu wa iyyahu minal muhafizin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengekalkan sembahyang. As-salatu al-muqimi, sembahyang waktu dan mendirikannya. Laha al-khashiin, bagi sembahyang dalam keadaan khashiin pula, khusyuk pula. Fiha ad-daimin, kemudian bukan saja khusyuk serta mengekalkannya. Bila selesai satu sembahyang, ingin pula mengerjakan sembahyang lain pula. Ad-daimina 'alaiha. Fa bidzalika amarallahu ibadatul mu'minin. Dengan cara itulah Allah Ta'ala menyuruh sekalian hamba yang mukmin fi kitabihi, dalam kitabnya, wa bihi, dan dengannya, wasafahum, dengan dia dah maka Allah Ta'ala mensifatkan mereka dengan firman-Nya, hafizina 'ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta, serta dirikanlah dengan penuh taat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, tuan. Gitu. Jadi ini kata-kata ni sambungan daripada kata-kata di belakang. Sebenarnya masih lagi dalam bab kutubah kitab lagi lah. Mukadimah kitab. Setelah pengarang tadi dia memuji Allah Ta'ala, lepas tu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian dia sambung lagi, dia berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala jadikan dia ni ataupun pengarang dan juga kita sendirilah yang tengah belajar ni, minal muhafizina 'ala salati al-muqima laha al-khashiina fiha ad-daimin, dia kata. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita ni termasuk golongan muhafizin. Muhafizin, orang yang mengekalkan sembahyang. Kemudian al-muqimin, serta yang mukim. Mana mukim ni kekal jugalah. Kekal juga ataupun melihara sembahyang tadi. Sentiasa. Paling tidak pun sembahyang di awal waktu. Itu yang paling baiklah. Sembahyang di awal waktu. Kemudian kalau lelaki-lelaki pula digalakkan sembahyang secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Di masjid ataupun di surau. Perempuan sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang di rumah. Kan? Perempuan paling baik ialah sembahyang di rumah. Tapi kalau ada pengajian, memang digalakkan perempuan datanglah pengajian ilmu. Tapi kalau dalam bab sembahyang berjemaah, perempuan sebaiknya sembahyang di rumah. Tapi kalau ada sembahyang di masjid pun tak ada masalah. Cuma kalau dalam bab saf macam perempuan, kan, saf yang paling baik untuk perempuan, saf yang paling belakang berbanding saf yang depan. Lelaki pula saf paling baik saf depan. Lelaki saf paling baik saf di depan. Yang kurang baik saf belakang sekali. Perempuan pula saf paling baik di belakang sekali. Bukan di depan sekali. Tapi biasa perempuan berebut nak duduk depan. Dia nak duduk depan, belakang tabi kan, dia nak duduk depan sekali. Dia tak nak duduk belakang. Tapi sebaiknya duduk belakang paling baik, boleh besar ganjarannya. Tapi Ustaz, kalau semua duduk belakang, siapa nak duduk depan Ustaz? Ada juga tu. Semua perempuan duduk belakang, tapi siapa nak duduk depan? Depan yang mana bahagian dan kawasan perempuan lah. Kawasan perempuan kan dia depan, dia belakang, sebagainya. Macam tu. Tapi itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam kitab pun fiqh pun cakap macam tu. Perempuan ni paling baik dia di belakang. Bukan di saf depan. Cuma kalau semua duduk saf belakang, siapa nak duduk saf depan? Itu persoalannya lah. Betul tak? Macam tu. Itu juga lelaki. Kalau lelaki semua sibuk duduk saf depan, habis siapa nak duduk saf belakang? Mestilah ada tempatnya, mestilah duduk juga. Mana tempat yang kosong tu lah, itulah kita kena duduk. Apalagi kalau kita datang lewat kan, duduklah biasa belakang biasa dia. Macam tu. Baik. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizin 'ala salat al-muqimina laha al-khashiina fiha ad-daimina 'alaiha. Lagi yang khusyuk pada je sembahyang, lagi yang berkekalan dia ketika mengerjakan sembahyang. So apakah maksud khusyuk? Berkata Ustaz Dr. Mustafa Al-Bara dalam kitabnya Fiqh bin Haji. Fiqh bin Haji itu ya jawatan mufti kan?
Dia ada banyak jilid tu. Berkata dia, khusyuk itu ialah menjaga hati dan hadir hati seseorang pada barang yang taradud oleh lidah, daripada bacaan, zikir, doa-doa, dengan bahawa diperhatikannya dan memberitahu bahawa ia bermunajat kepada Tuhannya. Maka khusyuk dengan pengertian ini adalah suatu juzuk daripada juzuk-juzuk solat. Untuk penjelasannya lihatlah dalam kitab Syarah Muhazab Ayah Halumuddin dan sebagainya. Itu mana khusyuk. Khusyuk maksudnya menjaga hati dan hati-hati kan seseorang itu pada barang yang taradud oleh lidah. Taradud ni yang dituturlah. Barang yang dituturkan oleh lidah, daripada segala bacaan-bacaan lidah. Kemudian segala zikir-zikir yang dibaca oleh lidah kita. Kan? Kemudian tahu pula maknanya. Tahu pula makna setiap apa yang dibaca oleh lidah. Kalau lidah baca suratul Fatihah, maknanya hati pun fikir apakah makna dia. Sampailah ke hati dia. Ihdinas siratal mustaqim, contoh lidah sebut. Maka dia akan terus terpahat dalam diri dia, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul juga baca-baca lain lah, ayat Quran dan sebagainya kan. Surah-surah yang kita baca dalam solat itu bukan saja hanya sekadar di lidah saja yang kita baca, marah sampai ke hati kita lah. Kalau makmum pula kan, yang baca biasa baca surah ni imam lah, makmum duduk belakang je. Makmum paling tidak pun kena faham lah apa yang dibaca oleh imam tu. Kalau imam baca tapi makmum tak faham, ada juga pahala kan. Pahala tak ada, pahala mendengar tetap ada lah. Tapi untuk lebih khusyuk, kita lebih tahu maknanya lagi lah. Apa surah yang dibaca oleh imam, apa ayat dibaca oleh imam tu. Kadang ada ayat yang pendek, ada ayat panjang kan. Jadi kita sebagai makmum kena tahulah makna dia. Baik. Jadi khusyuk itu ialah menjaga hati dan hadir hati seorang pada barang yang taradud oleh lidah. Taradud pergilah, dituturkan apa dibaca oleh lidah, daripada segala bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa, dengan bahawa diperhatikan dia dan memberitahu bahawa ia bermunajat pada Tuhan dia. Siapa itu pula dia merasakan dia sedang munajat pada Allah dalam salat tadi. Maka khusyuk dengan pergian ini ialah satu juzuk daripada juzuk salat. Jadi khusyuk ni satu juzuk daripada juzuk salat, satu bahagian daripada bahagian-bahagian salat. Untuk penjelasan lebih lanjut, dikata lihatlah dalam kitab-kitab yang lebih besar, kitab-kitab al-mutawalat, fi kutubil mutawalat, kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih banyak pula pemasan lah berkenaan ini. Baik. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut hafizuna ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai situlah tentang pengajian kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sama. Tanda kat situlah ayat Quran, hafizuna ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada soalan tak? Nak bertanya perbincangan? Ada tak? Masa tutup. Tentang khusyuk Ustaz. Kalau kita sembahyang, kita menangis, adakah itu dikatakan khusyuk? Menangis tu menangis apa? Macam dia menangis lah. Dia rasa dia dosa macam tu lah. Menangis kerana mengisapi dosa. Boleh lah. Boleh lah kategori sebagai khusyuk lah. Tapi sebenarnya khusyuk ni hadir hati. Maknanya maksud hadir hati serta memahami apa yang dibaca itu, apa yang dibaca oleh imam kan. Kalau kita makmum, imam lah baca. Kalau kita sini jadi imam, kita lah yang kena tahulah apa yang kita baca tu. Itu mana khusyuk tu hadir hati lah. Macam tu. Kalau menangis pun tengoklah menangis kenapa. Adakah menangis kerana insafkan dosa dia, ataupun menangis
kerana kecewa putus cinta ke dan sebagainya. Tak tahu lagi menangis apa. Tak? Kalau menangis betul-betul memang menghayati akan solat itu, okeylah. Kan? Sebab para sahabat pun ada juga yang sahabat yang menangis kan, seperti Abu Bakar kan. Abu Bakar ketika dia baca ayat Quran tu dia menangis kan. Menangis dia. Dia mana dia menghayati dah. Sebenarnya kalau ayat tu berkenaan dengan ayat ni baca tu berkenaan dengan balasan syurga, sebenarnya tak perlu menangis. Patutnya kita sukalah. Ni ayat berkenaan tentang balasan syurga. Ayat imam baca balasan syurga, bidadari. Tapi makmum duk menangis. Kan? Selesai tak? Tak selesai. Kalau imam tu baca berkenaan dengan neraka, azab neraka, tu sesuailah kita menangis. Kita tengok juga tu, tengok dia menangis tak apa. Kan? Kalau menangis hanya sekadar menghayati bacaan imam saja tapi tak tahu makna dia pun tak guna juga. Sebab ayat tu, kita tengok ayat apa dia baca oleh imam. Ayat tentang neraka ke, tentang syurga ke, tentang balasan baik ke. Kalau tentang syurga, tentang bidadari, nikmat dalam syurga, tak ada masalah lah. Tapi tak sesuai lah kita menangis sebenarnya. Kalau imam baca tentang apa neraka, memang sesuai lah kita menangis. Ataupun tentang kisah para nabi dan para rasul, kisah hidup para nabi dan rasul, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf ke kan. Tengoklah sesuai tak kita menangis ayat yang dibaca imam tu. Betul tak? Kalau ayat berkenaan dengan mau kata perjuangan nabi, sejarah perjuangan Nabi SAW tentang peperangan ke, peperangan Badar ke, ayat dia betul kan? Kan? Sesuai lah kita menangis ayat tentang peperangan. Dan contoh dalam peperangan tu pula ramai para sahabat mati syahid, terbunuh kan, sesuailah menangis. Gitu. Kalau ayat tentang balasan syurga, wa basyiris innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Taala baginya balasan syurga firdaus sebagai tempat tinggal dia. Tak sesuai lah kita menangis. Sepatutnya kita sonok lah kan. Sukalah. Gitulah. Tengoklah apa ayat dibaca oleh imam lah. Sesuai tak? Gitu. Okay. Ustaz, dalam solat ni, kadang-kadang kita dalam solat kita, contohnya solat zuhur ke, ada ayat yang kena sujud sejadah kan. Sujud. Boleh ke bawah ayat tersebut dalam solat. Bukan hari Jumaat ke, tapi di sembahyang biasa kan, maghrib ke, isyak ke, bawa ayat yang ada sujud. Tak sesuai. Tak sesuai lah sebenarnya. Tapi kalau dia bawa, kita kena sujud ke? Tak perlu sujud pun tak apa. Ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Bolehlah kita ganti dengan zikir lah subhanallah tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sama seperti di luar solat kan. Di luar solat kalau kita baca ayat tu, kita mengaji kan, kadang kita tak sujud, kita ganti dengan bacaan zikir tu lah. Macam tu. Cuma dalam solat sebenarnya kurang sesuai lah kita bawa ayat itu. Sebab nanti bila sampai ayat tu, kita nak sujud ke tak sujud kan. Jadi kita pun dah bersalah lah. Macam tu. Pada hari Jumaat kalau kita bawa ayat lain pula untuk sujud sejadah, contohnya Iqra ke kan. Boleh. Tapi yang paling afdal ialah surah sejadah itu. Itu sunnah Rasulullah. Surah sejadah dan surah Al-Insan. Tapi kalau kita tak hafal surah sejadah, surah lain Ustaz yang ada surah sejadah, boleh juga. Tapi kurang afdal lah. Mana mukhalafah sunnah lah, menyalahi kepada sunnah Rasulullah. Sebab Nabi baca ayat itu. Kalau tidak, jangan baca ayat yang ada surah sejadah. Yang ada surah sejadah lah. Jangan baca ayat yang ada surah sejadah.
Bukanlah ayat lain. Wadduha ke kan, sabi smarabka alal ladzi kan, khalaqa fasawwa ke, kita ganti dengan ayat lain. Gitu. Tapi paling afdal itulah, kalau tak lancar gantunglah ke depan tu ayat tu. Ada kan? Semua masjid kan gantung ayat tu. Sini ada tak? Ada kan? Gitu. Tak ramai yang hafal surah Syadah tu. Sebab ada yang kadang-kadang dapat sekorek je. Dia dapat sekorek, lepas tu dah tunggang terbalik. Yang ayat ke depan ke belakang, ke belakang ke depan. Akhirnya terus takbir, Allah Akbar, terus sujud. Terus sujud macam biasa je. Sebab apa? Dah hilang puncuk, ayat dah lupa. Mula-mula tu kau main lagi. Ni baca surah Syadah ni. Makmum belakang, wah ni surah Syadah ni. Tengok-tengok sekuat jalan dia. Lepas tu dah meraban dia pergi dah. Dah tak jumpa jalan ni. Jalan pergi tak jumpa, jalan balik. Tak jumpa. Terus takbir Allah Akbar. Terus rukuk je. Ustaz, kalau kita baca surah Sujadah saja, kita buat 60 rakaat sekali. Adakah kita dapat seperti punya fadilah Sujadah tu? Dapat jugalah. Dapat jugalah. Tapi tak sempurna lah. Sujadah tu, sebenarnya Sujadah tu 2 rakaat, satu Sujadah tak? Jadi kita kena buat 2 sekali. Maka kita semua ustaz kita, kalau kita nak bawa tu, maka pakai surah situ je. Macam mana? Kalau ustaz pula yang saya lagi tu, tapi kalau tak bawa surah 2 sekali, mana pakai selipar lain lah. Betul 2 kaki ni kan? Slipper sebelah lain sebelah biru, sebelah hijau. Sebelah ibu, sebelah hijau. Sebelah coklat. Tahu tak? Bolehlah kita cakap macam tu lah. Kan? Cuma ialah surah Syadah Insan ni surah dia panjang. Panjang surah dia, bukan pendek. Ada 10 imam tu kan, 2 rakaat tu dia buat Syadah. Rakaat pertama, rakaat kedua dikira Syadah, dia sambung lah. Kan dia sambung sampai mana. Untuk rakaat kedua pun Syadah, dia habiskan Syadah tu. Dia habis Syadah. Dan yang paling afdal, rakaat pertama tu Syadah, rakaat kedua surah Insan. Itu yang paling afdal. Tapi dua-dua surah ni panjang. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh tunggu. Lama benar lah imam ni. Lama pula lah imam baca kan. Imam pula kata baca pula berlagu pula. Dia pula subuh jemaah ni kadang-kadang nak copek, nak hantar anak pergi sekolah. Betul tak? Ni nak pergi sekolah ni, sibuk nak pergi sekolah lah. Lalas kan, imam tak habis lagi semayang apa sujadah, dia dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah mufarakah awal lah. Dah habis mufarakah awal, dia cabut balik. Dia coba nak hantar anak pergi sekolah. Dan kita di Malaysia ni macam surah sejarah ni tak boleh satu kelaziman tu kita lakukan kan? Tapi sebenarnya ada yang dituntut setiap sejemaah untuk buat. Tak dituntut. Dia benda sunat. Tapi kalau kita tak bawa sejarah Ustaz, kita tak apa Ustaz apa tu. Dia ada separuh tempat tu memang dia dah lazim buat macam tu. Bila imam tak bawa tu lain macam rasa kan. Apa imam ni? Sujadah pun tak hafal kata. Kan? Sujadah pun tak hafal, sejadah pun tak hafal. Mulalah orang bercakap. Betul tak? Dia tengok pada tempat lah. Kalau tempat tu memang trend dia macam tu, memang surah sejadah, surah Insan pada setiap Jumaat, mana kita kenalah bawa, imam kenalah lancar benda tu. Kan kenalah pastikan benda tu berjalan kan. Kalau tak kawan mula bercakap. Tapi sebenarnya benda tu sunat je. Sunat aja. Kita jangan jadikan dia wajib. Mana kalau kita dah jadikan wajib, mana kita mewajibkan benda sunat. Nabi kata benda tu wajib. Benda tu sunat. Bila benda sunat, kita jadikan benda tu wajib, dah menyalahi syariat Islam. Itu juga dengan benda wajib kita jadikan sunat, ataupun benda sunat jadikan wajib, menyalahi kepada apa yang telah pun ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak? Nabi pun begitu juga. Nabi tak adalah setiap Jumaat tu Nabi nak buat ziarah. Tak adalah. Sebab nanti benda tu akan bertukar jadi wajib. Jadi Nabi nanti, bila kalau Nabi dah setiap Jumaat Nabi baca sejadah,
surah Sajadah dan surah Ihsan, sudah tentu umatnya akan menganggap benda itu wajib. Umatnya akan menganggap benda itu wajib. Tak? Sedangkan benda tak wajib. Okey, itu saja. Cukup. Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sariqa wa man taqabbala rizqan halalan barakatan kasirah wa sayyidna fatahnya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqil ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.